Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin pagi 17 Julai, anda bersama saya Muhammad Syafiq Adnan. Tajuk utama pagi ini. Loji pemprosesan gas Petronas di Paka Terengganu terbakar. Isu video seks pengurusi PKR negeri antara tiga ditahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Loji pemprosesan gas GPP-6 Petronas di Santung Paka Terengganu terbakar malam tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 8 malam itu, menara penyulingan yang mengandungi gas itu terbakar selepas dipanah petir. Kebakaran itu menyebabkan pihak pengurusan terpaksa melakukan kerja-kerja pengosongan gas yang berada di dalam menara penyulingan berkenaan. Sehingga kini kerja-kerja memadamkan kebakaran masih dilakukan anggota dari Bomba dan Penyelamat Paka dan Bomba Petronas. Difahamkan kebakaran itu tidak membabitkan kecederaan kepada kaki tangan yang bertugas. Kejadian ribut petir yang berlaku di kawasan Paka Dungun sejak petang semalam dipercayai menjadi punca sehingga alat penahan petir yang dipasang pada menara penyulingan itu tidak mampu menahan kekuatan petir berkenaan. Tiga lagi individu ditahan bagi membantu siasatan isu video seks yang dikaitkan dengan seorang menteri kanan. Penahanan terbabit dilakukan polis di sekitar Johor Bahru, Johor. Ketiga suspek lelaki tempatan itu berusia lingkungan antara 29 dan 37 tahun. Difahamkan beberapa unit telefon bimbit turut dirampas. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad berkata, tangkapan dibuat kira-kira jam 2.30 petang bagi membantu siasatan berhubung kes video terbabit. Permohonan reman terhadap ketiga-tiga lelaki itu akan dibuat hari ini. Kemarin, 6 individu termasuk Haziq direman 6 hari bagi membantu siasatan kes penyebaran video berkenaan. Kesemua mereka direman hingga Sabtu ini mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jawatan Kuasa Pemantau Ekonomi Rakyat atau PANTAU mendesak kerajaan menyelesaikan segera isu tambang perkhidmatan e-hailing Grab yang naik secara mendadak. Jurucakap PANTAU Muhammad Nizam Abdullah Hamidi berkata, ini kerana perkara terbabit dilihat tidak selari dengan kenyataan Grab yang berjanji tidak akan menaikkan harga tambang walaupun sudah bergabung dengan Uber pada Mac tahun lalu. Jelas Muhammad Nizam, kegagalan kerajaan di dalam menyediakan polisi yang tidak menyukarkan pemandu Grab mendapatkan lesen telah memberi kesan kepada penawaran Grab di pasaran. Sebelum ini, pengguna perkhidmatan e-hailing dijangka berdepan kenaikan kadar tambang khususnya pada waktu puncak serta tempoh menunggu lebih lama berikutan penguatkuasaan peraturan baru perkhidmatan itu oleh kerajaan termasuklah untuk memiliki lesen kenderaan pengangkutan awam PSV. Namun Kementerian Pengangkutan memberi tempoh 3 bulan sejak minggu lalu kepada semua pemandu e-hailing yang belum memenuhi syarat untuk meneruskan operasi. Pada masa sama, Muhammad Nizam berkata, PANTAU juga menggesa kerajaan merombak Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC yang dilihat gagal menangani situasi Grab Malaysia. Ia kerana Grab Malaysia dipercayai hampir memonopoli keseluruhan industri perkongsian kenderaan di negara ini. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Azizman Alians, memaklumkan sejumlah 281,527 kemalangan direkodkan sepanjang tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Jumlah itu meningkat 2.5% berbanding 274,556 kemalangan yang dicatatkan tempoh sama tahun lalu. 2,862 daripadanya membabitkan kemalangan maut. Seramai 3,071 pula menjadi mangsa korban jalan raya di sepanjang 6 bulan pertama tahun ini. Jumlah itu menurun 6.3% berbanding 3,279 tahun lalu. Selangor menjadi negeri paling tinggi menyumbang jumlah kemalangan dengan 83,607 kes, diikuti Johor 41,161 dan Kuala Lumpur sebanyak 36,288 kes. Motosikal pula kekal menjadi penyumbang angka kematian tertinggi dengan 1,984. Peningkatan jumlah kenderaan setiap tahun dikenal pasti antara faktor yang menyumbang kepada jumlah kemalangan. Memang kenderaan semakin bertambah di negara kita ini.
Dan dari sumber perangkaan yang kita dapat daripada JPJ, setakat tahun ini, kita telah ada lebih kurang 32 juta registered vehicle ataupun kenderaan-kenderaan berdaftar di JPJ ini. Sedangkan maksudnya di sini jumlah keanggotaan enforcement terhadap jalan raya ini, baik JSPT maupun saya rasa di peringkat JPJ pun masih sama lah. Polis Negeri Sembilan menyelesaikan 16 kes samun dan ragut di negeri itu selepas menahan 2 lelaki tempatan dalam serbuan berasingan di Seremban pada 4 Julai lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Assistant Commissioner Wan Rukman Wan Hassan berkata, tangkapan kedua-dua suspek berusia 41 dan 27 tahun itu adalah hasil risikan dan siasatan lanjut polis. Ia susulan kejadian samun seorang wanita warga emas pada 27 Jun lalu di Taman Bidara Rahang. Suspek telah terlibat dalam 16 kes jenayah yang melibatkan samu dan juga ragut yang melibatkan anggaran kerugian keseluruhan sebanyak RM50,000 di sekitar Negeri Sembilan. Suspek pertama ditahan di Taman Dusun Nyor di Rahang, manakala suspek kedua di Taman Gading Seremban beberapa jam kemudian. Ujian saringan air kencing mendapati kedua-dua suspek positif dadah jenis morfin. Selain mempunyai sehingga 10 rekod jenayah lampau membabitkan kes narkotik dan jenayah. Polis turut merampas 2 motosikal yang dipercayai digunakan suspek untuk kegiatan samun, 4 paket plastik dipercayai berisi dadah jenis heroin dan metafetamin, wang tunai serta beberapa barangan lain. Siasatan mendapati modus operandi suspek adalah melakukan kegiatan samun dan ragut pada awal pagi dan mensasarkan warga emas sebagai mangsa. Kedua-dua suspek kini direman untuk siasatan di bawah Seksyen 394 Kanun Keseksaan. Dan ini pula ke arah mencari penyelesaian terbaik dalam menangani kes kecurian kenderaan. Polis Diraja Malaysia PDRM dan Majlis Pengurangan Kecurian Kenderaan Malaysia atau VTRAC mengambil inisiatif melancarkan kempen kesedaran awam kecurian kenderaan. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, Datuk Huzair Muhammad, kolaborasi kempen ini juga melibatkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan serta Kementerian Pengangkutan Malaysia. Tujuannya untuk memberi kesedaran kepada masyarakat lah. Dan kita telah melihat semasa soft launching itu hari, curi kenderaan daripada tahun 2007 yang mana telah kita buat kolaborasi ini telah menunjukkan penurunan begitu ketara sekali. About 25% per year, almost 25% per year, dan dia punya nilai tuntutan insurans yang kalau kita kira is about 200 million, 200 juta ringgit. Tambahnya, anggota terlibat juga akan diberikan lebih banyak pendedahan mengenai taktik terkini sindiket jenayah itu. Sementara itu, penasihat kanan VTRAC Muhammad Yusof Idris berkata, pihaknya juga giat memberikan taklimat kepada pelajar sekolah sekitar Lembah Kelang. Itu satu daripada kita punya dengan masyarakat di sini ya, akan datang menerima bagi tip macam mana nak mengurangkan risiko kereta curi, dan juga kita akan bawakan kempen ini kepada 4 lokasi yang lain ya, di Melawati, di Putrajaya dan mungkin di Shah Alam dan juga di PJ ya, untuk meneruskan meluaskan untuk kita punya penyedaran masyarakat tentang kecurian kereta. Kementerian Pendidikan akan mempergiatkan kempen bagi membendung penggunaan rokok elektronik atau vape dalam kalangan pelajar sekolah. Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr. Amin Senin berkata, walaupun perkembangan terbaru menyaksikan peralatan vape yang semakin canggih, namun perkeliling 2015 masih boleh diguna pakai oleh semua sekolah sehingga kini. Peralatan vape ini semakin canggih. Dia kadang-kadang sukar kita nak bezakan dia tu permainan ke dan sebagainya, dan mula menimbulkan kekeliruan di pihak ibu bapa dan juga masyarakat. So jadi kita di peringkat sekolah, pertama sekali kita minta supaya penggunaan vape ini kita cuba adakan kempen untuk anti vape kepada anak-anak kita, dan kita minta bantuan kepada ibu bapa dan juga masyarakat.
Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Akademik Penyelidikan dan Inovasi Peringkat Kebangsaan 2019 di Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM Kampus Pendidikan Islam di Bangi, Selangor. Menurut Dato' Dr. Amin, kesalahan menggunakan vape sama seperti merokok dalam kawasan sekolah, cuma kaedah elektronik itu menimbulkan kekeliruan dalam kalangan guru, ibu bapa dan masyarakat. Justru jelas beliau, kempen bertujuan untuk memberi kesedaran baru kepada pelajar sekolah, ibu bapa dan masyarakat supaya gejala penggunaan rokok elektronik tidak dijadikan kebiasaan. Kementerian melalui bahagian sekolah harian bersama Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah akan bekerjasama bagi menjayakan usaha berkenaan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bakal berhadapan cabaran besar merangkumi aspek kos, isu alamat pengundi dan pendaftaran automatik dalam melaksanakan Pilihan Raya Umum ke-15 atau PRU15. Menurut pengerusinya Azhar Azizan Harun, penurunan had umur pengundi kepada 18 tahun memerlukan pihaknya menyediakan kemudahan untuk 22.7 juta pengundi berbanding 14.9 juta pengundi pada PRU14. SPR sebelum ini telah membuat pelbagai penambahbaikan pada beberapa pilihan raya kecil bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Bagi menangani isu alamat pengundi, SPR akan mengadakan kempen kesedaran supaya rakyat mengemaskini alamat terbaru. Kempen juga untuk memastikan integriti dalam pelaksanaan pilihan raya dan mengelakkan pengundi dengan alamat yang tidak wujud. Katanya lagi, walaupun pendaftaran automatik menjadi cabaran, beliau yakin ia dapat dihadapi dengan baik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri P. Wetamurti mengumumkan penubuhan parti baru Malaysian Advancement Party MAP secara rasminya. Menerusi kenyataan dikeluarkan beliau menerusi Facebook, parti baru itu kini berdaftar secara rasmi dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. MAP akan memerlukan perjalanannya dengan objektif untuk melindungi, mempromosi dan memajukan kepentingan masyarakat India di Malaysia dari segi politik, ekonomi, pendidikan, budaya, agama dan sosial. Beliau berkata arah serta visi parti berkenaan untuk mengamalkan hak asasi dan keperluan berasaskan pendekatan kepada kemajuan sosioekonomi ke arah pemerkasaan dan pengupayaan komuniti itu. Berikutan penubuhan parti itu juga, beliau akan melepaskan kedudukan sebagai pengurusi Barisan Bertindak Hak Asasi Hindu ataupun HINDRAF. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM diarah meningkatkan kawalan di sempadan perairan negara bagi menyekat pencerobohan nelayan asing. Menteri Pertahanan Muhammad Sabu berkata, aset strategi armada laut negara akan digerakkan ke kawasan tumpuan bagi memastikan sempadan negara tidak terus dicerobohi nelayan asing. Menurut Muhammad Sabu, Kementerian Pertahanan memandang serius isu pencerobohan kawasan perairan negara, khususnya oleh nelayan Vietnam di Laut Cina Selatan. Isu itu katanya akan dibawa ke mesyuarat Kabinet dan mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN untuk dibincangkan. Bercakap kepada media sempena eksersis Christmas dan eksersis Taming Sari 2019 di Markas Wilayah Laut 1 Tanjung Gelang, Kuantan, beliau berkata tindakan tegas perlu diambil bagi memelihara khazanah laut negara. Kita juga akan berbincang secara serius dengan negara-negara yang nelayan mereka atau nelayan kita yang saling menceroboh, tapi nelayan mereka lah yang lebih, sama ada daripada Thailand ataupun Vietnam. Dan kita akan bincang secara negara ASEAN di bawah IIU, dan kita juga akan ke Vietnam tidak lama lagi. Di antara perkara yang akan kita utarakan ialah soal maritim dan juga soal kehilangan khazanah bagi Laut Cina Selatan. Dalam usaha meningkatkan keberkesanan kawalan keselamatan di perairan negara, pihaknya juga akan mengusulkan cadangan mengenai keperluan aset pertahanan seperti senjata dan kapal yang diperlukan untuk pertimbangan Kabinet. Selain tindakan dalaman, perbincangan secara diplomasi dengan negara jiran juga akan dilakukan. Ia termasuk membangkitkan isu berkenaan dalam mesyuarat dengan Menteri Pertahanan ASEAN untuk melihat kerjasama yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan isu pencerobohan nelayan. Tentera Darat Malaysia TDM yakin kemampuan bertempur anggotanya meningkat melalui kemudahan latihan operasi dalam kawalan terbina atau Operation in Build-up Area Obua, Kem Tentera Tapah Perak.
Menurut Panglima Medan Barat Tentera Darat, Lieutenant Jeneral Dato' Azizan Mat Delin, latihan di kawasan binaan khas itu dapat memberi gambaran sebenar kepada anggota tentera jika berdepan musuh di kawasan penempatan penduduk. Menurut Lieutenant Jeneral Dato' Azizan, musuh kini tidak lagi bersembunyi di kawasan hutan. Kemungkinan mereka beroperasi di kawasan penempatan penduduk adalah lebih tinggi. Untuk itu, melalui kemudahan latihan sedemikian, anggota boleh mempersiapkan diri menangani ancaman di kawasan sebenar jika diperlukan. Secara am, fasiliti OBUA ini berfokuskan latihan di peringkat seksyen hingga company atau peringkat permulaan dan pertengahan. Ini sesuai dengan kedudukannya seluas cuma 6 ekar. Kita ada tempat lain, kita ada di pusat latihan, kita ada di markas-markas pasukan khusus dan sebagainya, kita dah ada. Tapi untuk pasukan-pasukan biasa, pasukan infanteri apa, ini adalah yang pertama. Dan ini adalah langkah kita yang secara agresif. Kita bergerak secara agresif sekali untuk mempersiapkan diri kita bagi kita betul-betul pakar. Kita betul-betul berkeupayaan untuk melaksanakan operasi peperangan di kawasan terbina. Lieutenant Jeneral Dato' Azizan ditemui selepas merasmikan OBUA Kem Tapa. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Kita ke perkembangan antarabangsa. Kabinet Awam Baru Thailand, pimpinan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengangkat sumpah di hadapan Raja Maha Vajiralongkorn semalam. Prayut dan 35 Menteri Kabinet melafazkan kesetiaan kepada monarki di Istana Dusit Bangkok. Perdana Menteri itu pada Isnin lalu mengisytiharkan berakhirnya pemerintahan tentera selama lebih 5 tahun selepas pilihan raya 24 Mac lalu. Thailand kini ditakbir sepenuhnya sebagai sebuah negara demokrasi dengan monarki berperlembagaan dan ahli parlimen yang dipilih dan kerajaan yang disahkan oleh parlimen. Minggu lepas, Raja Maha Vajiralongkorn memberi perkenan barisan Kabinet Awam Baru Prayut hasil gabungan 19 parti. Kementerian Kesihatan Filipina mengeluarkan amaran berjaga-jaga selepas peningkatan drastik penularan wabak denggi di negara itu. Sejak Januari lalu, sebanyak 450 kes kematian direkodkan. Dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, 100,000 kes denggi dilaporkan di Filipina, peningkatan sebanyak 85% berbanding tahun lalu. Setakat ini, 4 wilayah telah diisytiharkan sebagai zon epidemik denggi, termasuk Mimaripang, Barat dan Tengah Isayas serta Utara Mindanao. Setiap wilayah dianggarkan 20 juta penduduk, kira-kira 20% dari populasi keseluruhan di negara itu. Pihak berkuasa sedang memantau situasi di 9 daerah lain yang berisiko menjadi lokasi penularan wabak denggi. Sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Dongi, India mengakibatkan sekurang-kurangnya 7 orang maut dan 40 lagi terperangkap. Pasukan Bantuan Bencana Kebangsaan telah dikerahkan ke tempat kejadian untuk mencari mangsa yang terperangkap. Laluan sempit di kawasan terbabit menyukarkan operasi menyelamat. Setakat ini 5 orang termasuk 3 kanak-kanak telah diselamatkan. Kejadian ini adalah yang kedua sekitar Mumbai dalam tempoh tidak sampai 10 hari. Serangan udara tentera Syria di wilayah dikuasai pemberontak di barat laut negara itu membunuh 9 orang awam. 3 kanak-kanak antara mangsa korban serangan di sebuah bandar yang terletak di selatan wilayah Idlib. 14 lagi dilaporkan cedera. Angka kematian dijangka meningkat berikutan kecederaan serius yang dialami mangsa. Jet pejuang Rusia dan Syria meningkatkan serangan ke atas Idlib sejak April lalu, membunuh lebih 600 orang awam, manakala 52 yang lain maut akibat serangan pemberontak. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Masih di Buletin Pagi, Sukan Bola Sepak Liga Super. Impian juara Liga Johor Darul Takzim JDT mencipta rekod tanpa kalah musim ini tidak kesampaian apabila tewas pada aksi ke-21 Liga malam tadi. PJ City FC menjadi pemusnah impian skuad Harimau Selatan apabila mengecewakan pasukan tuan rumah di Stadium Tan Sri Hasan Yunus Lakin dengan kemenangan 1-0.
Perlawanan JDT menentang PJ City FC dilangsungkan malam tadi selepas ia ditunda minggu lalu susulan virus influenza yang menyerang sebahagian besar pemain dan barisan kejurulatihan JDT. Selepas muncul juara Liga musim ini, JDT dalam usaha mengulangi pencapaian edisi 2016 di mana mereka merakam rekod tanpa kalah dalam saingan Liga Super. Bagaimanapun ia tidak menjadi kenyataan dengan PJ City berusaha keras memberi saingan menyaksikan keputusan 0-0 kekal tamat separuh masa. Minit ke-64 babak berikutnya saat yang dinantikan PJ City tiba apabila Washington Berando menghasilkan gol tunggal kemenangan. Kedudukan 1-0 ini dipertahankan pelawar hingga whistle penamat untuk rekod kebal JDT di Larkin Lebur buat pertama kalinya musim ini. Untuk rekod kali terakhir JDT tewas di laman sendiri adalah pada pusingan ketiga Piala FA pada 17 April lepas dengan keputusan 0-1 kepada PKNS FC. Bagi PJ City, kemenangan ke-7 Liga ini cukup istimewa untuk berada di zon selamat di tangga ke-8 dengan 23 mata. Dalam satu lagi aksi, Melaka United gagal menggunakan kelebihan beraksi di laman sendiri setelah terikat 1-1 dengan PKNS FC di Stadium Hang Jebat Melaka. Tanpa jaringan pada babak pertama, Kapten pasukan Muhammad Syukur Adam terlebih dahulu meletakkan Melaka di hadapan pada minit ke-54. Bagaimanapun, impian skuad Hang Tuah untuk mengutip 3 mata lebur apabila Pashan Sherman menamakan kedudukan untuk PKNF FC pada minit ke-80. Sekaligus Melaka gagal memperbaiki kedudukan dan berada di tangga kelima Liga dengan 33 mata berbaki satu lagi aksi. Perlawanan ini yang sepatutnya berlangsung minggu lalu juga ditunda berikutan jangkitan influenza yang melanda pemain PKNF FC. Penyerang Selangor Ifedayo Olusegun pantas mewahak nama selaku pemain terbaik Liga Super anjuran Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM selepas meraih undi terbanyak bagi bulan Mei. Kejayaan menewaskan 4 lagi pencabar membolehkan tonggak The Red Giants itu mengumpul trofi peribadi kedua selepas memenanginya ketika mewakili Melaka tahun lalu. Majlis Penyerahan Anugerah Pemain Terbaik Bulanan Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM Aziana MY kepada pemenang Ifedayo Olusegun diadakan di Padang Latihan Skuad Selangor di Shah Alam. Ianya disampaikan oleh jurulatih The Red Giants B. Satinaden kepada Ifedayo selepas meraih undian tertinggi sebanyak 4,741 mengatasi Jonathan Bauman dari Kedah, pemain Melaka Patrick Richard, penjaga gol Johor Darul Takzim Muhammad Farizal Malias dan Pedro Henrique dari PJ City FC. I'm very grateful. I'm very honoured and I feel so fulfilled, like, you know, stuff like this make you feel like whatever you're giving into your game, it's been recognized, and the team, not only me, the team has been playing very well. Penyerang kelahiran Nigeria berusia 28 tahun itu melakar pencapaian cemerlang sejak ditandatangani Selangor pada pertengahan musim Mei lalu menerusi ledakan 10 gol dalam 9 penampilan. Pelumba MotoGP negara Hafiz Shahrin Abdullah belum lagi memikirkan mengenai masa depannya selepas kontrak bersama pasukan Red Bull KTM Tech 3 berakhir musim ini. Hafiz yang memasuki tahun kedua di kelas perdana itu sebaliknya mengambil pendekatan positif mahu memberi fokus pada baki pusingan perlumbaan berprestij itu. Persoalan itu semakin hangat diperkatakan ke manakah hala tuju Hafiz selepas pasukan Red Bull KTM Tech 3 tidak menyambung kontraknya untuk musim depan. Namun ketika ditanya mengenai perkara itu, ini komen Hafiz. Buat masa sekarang saya no comment, saya tak ada decide pergi mana-mana dan saya pun tak ada jumpa tim mana-mana, tim tempatan ataupun One Soet ataupun Petronas, saya tak ada jumpa mana-mana tim, no comment. So buat masa sekarang saya pun tak fokus mana yang saya nak pergi, saya just fokus tahun ni untuk habiskan season saya. Red Bull KTM Tech 3 sebelum ini telah mengumumkan akan menggunakan khidmat juara Moto3 2016 Brad Binder musim depan. Dan terdengar desas-desus kabar angin Hafiz akan kembali ke saingan Moto2 dengan beberapa pasukan dikatakan berminat untuk mendapatkan khidmatnya. Hafiz malam tadi meluangkan masa hadir pada majlis pelancaran MotoGP Grand Prix Malaysia di Ibu Negara. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC berharap Hafiz dapat membuat keputusan yang bijak untuk memilih pasukan yang akan disertai demi masa depannya. Memilih pasukan yang menggunakan chassis Kalex lah. Sebab kalau kita tengok semua tim-tim Moto2 semua yang agak bagus juga, tapi sekarang ni kita kena cari yang mana tim yang nak rider untuk tahun depan.
dan sikit sebanyak saya tolong dia. Ada selain daripada 2 tim yang minat kepada dia, ada mungkin satu lagi yang mungkin akan lihat Hafiz juga. Pada perkembangan lain, Datuk Razlan turut memaklumkan Ketua Pegawai Eksekutif Dorna, Camilo Esbelita, mengesahkan pasukan Petronas Sprinter Racing akan menerima satu slot lagi untuk saingan Moto2 musim depan yang kini hanya menyaksikan penampilan seorang pelumba saja, iaitu Karol Idham Pawi. Namun keputusan siapakah pelumba yang akan dibawa masuk masih belum diputuskan lagi. Baiklah, sekian Buletin Pagi. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Buletin TV3. Oleh itu saya Muhammad Syafiq Adnan. Salam hormat dan Assalamualaikum.